Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 7 yang terdiri daripada saya sendiri iaitu Nur Ain binti Rohimi dan juga rakan saya iaitu Nur Nabiha binti Mat Lazim. Hari ini kami akan membentangkan subjek EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah subjek EDUP 3013 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia iaitu Dr. Azizi bin Jaafar selaku pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kota Baru. Pertama sekali, kami akan membentangkan tentang falsafah pendidikan khas dan falsafah pendidikan guru. Seterusnya, peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan khas serta implikasi FPK dan FPG terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, saya ingin menerangkan apa itu falsafah pendidikan khas. Falsafah pendidikan khas ini merupakan pendidikan khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya, falsafah pendidikan khas mempunyai matlamat yang sama seperti falsafah pendidikan biasa yang meliputi semua aspek pendidikan. Ia menyediakan perkembangan optimal kanak-kanak dengan keperluan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran, berdikari, berhaluan, boleh merancang, mengurus kehidupan sendiri, boleh menyedari potensi sendiri dan juga boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Seterusnya, apa itu pendidikan khas? Pendidikan khas ini ialah satu program yang dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid khas, termasuk penggunaan bahan khas, teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan pelajar tersebut. Jadi pendidikan khas ini ada 3. Yang pertama sekali adalah perkembangan mental, yang kedua kestabilan emosi, yang ketiga, integrasi sosial. Pendidikan khas ini merupakan satu pengajaran yang bercorak individu direka untuk memenuhi keperluan-keperluan pendidikan yang berkaitan dengan murid-murid kurang upaya. Pendidikan khas ini menyediakan peluang-peluang pembelajaran yang tidak disediakan dalam kurikulum yang baku atau biasa atau juga perkhidmatan-perkhidmatan sekolah biasa. Kanak-kanak khas. Kanak-kanak khas ini merupakan kanak-kanak yang telah dikenal pasti dan disahkan oleh pakar profesional klinikal sebagai mengalami masalah yang mengganggu proses pembelajaran mereka. Educating Exceptional Children 1993 mengatakan bahawa kanak-kanak khas ini ialah kanak-kanak yang berbeza daripada kanak-kanak sederhana atau biasa dalam ciri-ciri mental keupayaan deria, dalam ciri-ciri saraf dan juga otot atau juga fizikal dalam tingkah laku sosial atau emosi, dalam keupayaan komunikasi atau dalam pelbagai kekurangan sehinggakan ia memerlukan amalan-amalan sekolah yang diubah suai atau perkhidmatan pendidikan khas supaya ia boleh berkembang sehingga kemampuan yang maksimum. Seterusnya, program pendidikan khas ini di Malaysia dilaksanakan melalui 5 cabang. Yang pertama sekali melalui sekolah khas. Yang kedua, program pendidikan khas integrasi, pengasingan atau inklusif. Yang ketiga, pemulihan khas. Yang keempat, program disleksia. Yang kelima, pendidikan vocational sekolah khas atau integrasi, teknik atau juga vocational. Seterusnya, saya akan ke bahagian kategori pendidikan khas. Kanak-kanak yang berada dalam program pendidikan khas adalah mereka yang menghadapi masalah untuk belajar di dalam aliran biasa. Jadi, kategori pendidikan khas ini terdapat 3 aliran. Yang pertama sekali adalah masalah pembelajaran.
kiranya kanak-kanak itu mempunyai masalah pembelajaran, susah mengingati sesuatu perkara, lambat menghafal, lambat mengingati. Yang kedua, masalah pendengaran, kiranya kanak-kanak tersebut ada masalah di telinga iaitu pekak. Dan yang ketiga adalah masalah penglihatan, kanak-kanak tersebut mempunyai masalah di bahagian mata iaitu buta. Seterusnya, objektif bagi falsafah pendidikan khas. Pertama sekali, falsafah pendidikan khas ini menyediakan peluang dan kemudahan pendidikan untuk murid-murid dengan keperluan khas. Yang kedua, menyediakan pendidikan yang sesuai dan relevan kepada setiap murid dengan keperluan khas. Yang ketiga, menyediakan peluang untuk mengembangkan bakat dan potensi murid dengan keperluan khas. Yang keempat, menyediakan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran yang mencukupi dan terkini. Yang kelima, memastikan pengajar yang mencukupi dan terlatih dalam bidang pendidikan khas. Okey, ini adalah huraian bagi falsafah pendidikan khas. Pertama sekali, falsafah pendidikan khas ini melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam falsafah pendidikan khas. Yang kedua, falsafah pendidikan khas ini memperseimbangkan peluang-peluang pendidikan dalam pelbagai aspek, menyediakan perkembangan kemahiran intelek dan psikomotor secara menyeluruh dan bersepadu. Seterusnya, falsafah pendidikan khas ini menekankan pendidikan bagi semua, education for all. Seterusnya, ia juga menyediakan kanak-kanak dengan keperluan-keperluan pendidikan khas dengan program-program yang diberi kanak-kanak biasa. Falsafah pendidikan khas ini melaksanakan rancangan pendidikan individu iaitu IEP. Pendidikan khas ini adalah sebahagian dari pendidikan biasa dengan pengubahsuaian di mana perlu. Kiranya dia berbeza juga dengan pendidikan biasa. Ada ubahsuai yang selari dengan pendidikan khas tersebut. Seterusnya, pendidikan khas ini mewujudkan norma-norma yang berteraskan keperluan-keperluan khas dari aspek tenaga pendidikan khas dan tenaga khidmat sokongan khas seperti jurupulih pertuturan atau bahasa, guru khas audiologi atau guru khas bakar perunding, guru khas beredar dan juga lain-lain. Falsafah pendidikan khas ini menekankan pendekatan pendidikan dan pemulihan yang terdiri daripada pasukan multidisciplinary. Dan yang terakhir sekali, ia juga menekankan pembekalan perkhidmatan yang bersifat pencegahan awal daripada yang bersifat pemulihan. Selain itu, falsafah pendidikan ini juga menentukan supaya pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan khas ini, rancangan pencantuman sekolah biasa terlibat dalam cadangan kombinasi mata pelajaran efektif di tingkatan IV untuk persediaan peperiksaan SPM. Falsafah pendidikan khas ini menentukan supaya sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas, cacat penglihatan dan rabun dapat mengambil SPM atau vocational. Selain itu, falsafah pendidikan khas ini juga menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran iaitu pekak di sekolah menengah pendidikan khas mengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia. Selain itu juga, falsafah pendidikan khas ini menentukan sebilangan pelajar-pelajar dengan keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di SMP khas vokasional mengambil peperiksaan SPMV dan MLVK. Selain itu, yang terakhir sekali, falsafah pendidikan khas ini menentukan pelajar-pelajar dengan keperluan-keperluan pendidikan khas cacat pendengaran di kelas-kelas khas rancangan percantuman pengambil peperiksaan Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan Kementerian Sumber Manusia di bawah sayap vokasional. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nur Nabiha. Okey, saya akan menyambung pembatangan seterusnya iaitu falsafah pendidikan guru. Seterusnya. Okey, menurut Nur Jamaluddin 1978,
Guru adalah pendidik, iaitu orang dewasa yang bertanggungjawab memberi bimbingan atau bantuan kepada anak didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai kedewasaannya. Mampu berdiri sendiri, dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah, iaitu khalifah di muka bumi, sebagai makhluk sosial dan individu yang sanggup berdiri sendiri. Okay, ini dikatakan tugas guru iaitu untuk membimbing murid bagi mengembangkan jasmani dan rohani mereka agar mencapai kedewasaan mereka. Tugas guru juga untuk menjadikan murid mampu berdiri sendiri dan dapat melaksanakan tugasnya sebagai makhluk Allah. Seterusnya. Matlamat FPG. Yang pertama, melahirkan guru yang berkualiti dari segi peribadi, profesional, sosial, menguasai ilmu dan kemahiran serta amalan keguruan. Dalam matlamat ini, seorang guru perlu mempunyai peribadi yang seimbang, iaitu sebagai seorang guru dan sebagai makhluk biasa, sebagai insan yang biasa. Maksudnya sebagai masyarakat yang biasanya lah kebiasaannya, seterusnya mempunyai emosi yang stabil serta menjadi contoh terbaik untuk murid-murid. Yang ini yang paling penting, iaitu guru menjadi contoh terbaik untuk pelajar. Yang kedua, matlamat yang kedua, melahirkan guru yang mementingkan pekerjaannya, iaitu seseorang guru perlu berusaha untuk mendalami ilmu keguruan agar apa yang diajarkan kepada anak muridnya lebih berkesan. Yang ketiga, matlamat yang ketiga, melahirkan guru yang berkualiti dari segi sosial, iaitu seorang guru yang mampu bergaul dengan masyarakat dan membawa imej seorang guru. Seterusnya. Konsep falsafah pendidikan guru. Yang pertama, terdapat 3 dimensi utama, iaitu ketuhanan, kemasyarakatan dan kendiri. Yang kedua, 3 elemen asas, iaitu pengetahuan, nilai, kemahiran tentang keguruan. Yang ketiga, 4 model konseptual, iaitu dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek, atau diringkaskan sebagai Jerry. 4 model ini juga terdapat dalam diri seorang pelajar. Ini boleh dikatakan konsep model Jerry ini bukan sahaja perlu ada pada seorang pelajar, tapi juga perlu ada bagi seorang guru. Yang keempat, 5 elemen falsafah pendidikan guru, iaitu yang pertama, berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara, menyanjung warisan kebudayaan negara, dan menjamin perkembangan individu dan memelihara suatu masyarakat yang bersepadu. Seterusnya kami akan membentangkan tentang peranan guru dalam merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru dan juga falsafah pendidikan khas. Pertama sekali, peranan guru adalah guru menjadi seorang yang kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran. Pertama sekali, guru tersebut perlu melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan juga pengetahuan dalam mata pelajaran. Kiranya seorang guru tu perlu juga mempunyai ilmu pengetahuan am untuk mengajar murid-murid. Yang kedua, guru-guru seharusnya sentiasa mengemaskini ilmu-ilmunya mengikut perkembangan semasa. Guru tersebut perlu bijak dalam mencari maklumat-maklumat mengikut perkembangan sekarang. Yang ketiga, guru seharusnya mempunyai kemahiran melangkaui pelajar. Guru tersebut perlu mempunyai kemahiran melebihi seseorang pelajar tersebut. Dan yang keempat, guru perlu mendidik kerana mendidik itu adalah kecekapan utama bagi seseorang guru tersebut. Yang kedua, peranan guru adalah guru perlu mempamerkan kualiti peribadi guru yang unggul dan kreatif. Yang pertama sekali,
Guru tersebut hendaklah kreatif dalam mempamerkan sifat pembimbing dan fasilitator dalam proses pengajarannya di samping memberikan motivasi dalam pembelajaran kanak-kanak. Yang kedua, guru perlu memberi komitmen terhadap menjanakan proses kreatif dalam diri mereka dipertingkatkan. Dan yang ketiga, guru tersebut perlu mencari kaedah pembelajaran yang lebih baik dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Okay, seterusnya, sifat-sifat guru tersebut perlulah bersifat kreatif dan juga bersifat terbuka. Yang ketiga, guru perlu menyedari accountability seseorang guru. Okey, jadi ada 5 bahagian. Yang pertama sekali, terhadap pelajar, guru tersebut haruslah menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi di bilik darjah serta melaksanakan PDP mengikut kaedah dan teknik yang berkesan. Yang kedua, terhadap diri sendiri, guru tersebut haruslah menjaga kebersihan dan kesihatan dirinya agar dapat menjalankan tugas sebagai pendidik dengan sempurna. Sekiranya seseorang guru itu menjaga kebersihan dirinya dan dia mempunyai kesihatan yang baik, jadi dia dapat menjalankan PDP itu dengan baik. Yang ketiga, terhadap sekolah, guru perlu bertanggungjawab terhadap tugas yang diamanahkan oleh pentadbiran sekolah. Guru tersebut perlulah menjalankan tugas dengan menyiapkan tugasan-tugasan mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan. Yang keempat, terhadap masyarakat dan juga negara, guru perlu menyebarkan dan merealisasikan cita dan matlamat pendidikan negara berlandaskan KPD, berlandaskan kepada prinsip-prinsip rukun negara. Dan yang terakhir sekali, terhadap profesion keguruan, guru perlu meluaskan ilmu dengan membaca pelbagai buku rujukan berkaitan dengan mata pelajaran yang diajar. Yang keempat, peranan guru. Guru perlu merujuk kepada kemahiran berhubung, berkomunikasi, menangani masalah, menyesuaikan diri dan sebagainya. Okay. Guru juga harus peka dengan tingkah laku setiap pelajarnya. Pertama sekali, guru perlu memastikan pelajarnya memberikan tumpuan sepenuhnya kepada dia semasa mengajar. Sekiranya pelajar-pelajar tersebut ada perkara-perkara yang mengganggu mereka, jadi guru tersebut perlu menyelesaikan dulu masalah perkara tersebut agar pelajar-pelajar tersebut dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada dia untuk mengajar dalam proses PDP tersebut. Yang kedua, guru perlu mengelakkan komunikasi sahala. Jadinya, guru perlu berusaha untuk menjalankan komunikasi dua hala antara guru dan juga pelajar tersebut. Contohnya seperti guru menjalankan proses menanya dan juga menjawab. Kiranya guru tersebut bertanya dan pelajar tersebut menjawab. Okay, seterusnya, guru tersebut tidak boleh mementingkan diri sendiri. Guru tersebut mempunyai jalan tersendiri bagi menangani pelajar mengantuk atau bosan. Yang seterusnya, guru tersebut perlu memanggil nama pelajarnya dengan baik dan sopan. Guru tersebut perlu bersifat tegas, bukannya marah-marah. Dan guru tersebut perlu mengawasi tingkah laku pelajar di dalam dan luar kelas. Dan yang terakhir sekali, pelajar-pelajar perlu diterapkan elemen-elemen kerohanian. Seterusnya, peranan guru dalam mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan dalam bilik darjah mencukupi. Pertama sekali, bagi bahagian susunan, jadi guru perlu memastikan susunan kerusi dan meja sentiasa kemas dan bersih daripada sampah sarap. Yang kedua, guru tersebut perlu memastikan suasana yang kondusif akan mempengaruhi suasana pembelajaran yang menarik serta memudahkan pelajar tersebut memahami apa yang diajarkan oleh guru. Seterusnya, guru tersebut perlu memastikan jadual waktu kelas yang telah dibuat dipatuhi. Dan yang terakhir sekali,
guru tersebut perlu menggunakan kemudahan-kemudahan dan memastikan kemudahan tersebut seperti alat menulis, papan hitam, LCD, kerusi dan meja yang mencukupi perlu ada di dalam kelas tersebut untuk supaya PDP tersebut berjalan dengan lancar. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nona Biha. Okay, yang seterusnya peranan guru yang keenam, menjalankan pelbagai tugas. Okay, di sini boleh dikatakan seorang guru mampu menjadi seorang guru perlu menjadi seorang guru yang peka terhadap keadaan sekeliling. Tidak kiralah dalam kelas ataupun di kawasan sekolah ataupun dalam masyarakat. Okay, sebenarnya seorang guru perlu dapat melakukan pelbagai perkara iaitu bukan sahaja hanya mengajar di dalam kelas seperti menjadi pengacara sesuatu majlis, jika ada apa-apa majlis, seorang guru itu boleh menjadi MC ataupun sebagainya yang perlu untuk beliau mengetuai majlis tersebut. Ataupun seorang guru pula juga boleh jika ada pelajar-pelajar yang sakit ataupun sebagainya, guru tersebut boleh menghantar pelajar itu ke hospital. Okay, seterusnya. Okay, yang ketujuh. Peranan guru yang ketujuh, ia mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Okay, di sini seorang guru perlu menjadi guru yang baik berpandukan kod etika perguruan, yang mana dalam kod etika perguruan tersebut ada dinyatakan hubungan antara pelajar dengan guru, guru dengan pelajar, guru dengan masyarakat dan guru dengan rakan sejawat. Okay, di sini juga mengamalkan pengajaran dan pembelajaran. Okay, guru juga mampu menjadi contoh kepada para pelajar. Bagaimana mahu menjadi contoh tersebut? Iaitu dengan guru bersifat yang baik, berperwatakan yang menarik, baik dan mampu mengambil hati pelajar serta contoh tersebut juga boleh dilihat daripada pakaian seorang guru, perwatakan beliau dan sebagainya. Okay, yang ketiga, seorang guru yang mampu bersosial dengan baik antara guru dan pelajar, guru dan ibu bapa serta guru dan rakan sejauh adalah guru yang terbaik. Okay, seterusnya, peranan guru yang ke-8 ialah guru harus peka dengan keadaan pelajar, iaitu peka ni guru boleh mengenali setiap personaliti pelajar di dalam kelasnya. Contohnya sebagai seorang guru kelas, beliau seorang guru kelas mesti perlu mengenali perwatakan setiap pelajarnya walaupun mungkin dalam satu kelas ada 30 orang ke ataupun 20 orang. Setiap guru perlu mengenali personaliti pelajar mereka supaya setiap apa yang diajarnya lebih supaya pelajar lebih menghargai guru tersebut apabila seseorang guru itu mengenali mereka. Okay, seterusnya, apabila guru mampu mengenali pelajarnya, hubungan guru dan pelajar akan lebih erat dan menjadikan suasana pembelajaran lebih berkesan. Hal ini kerana pelajar merasakan seperti apabila seseorang guru itu mengenali mereka rasa lebih dihargai oleh guru tersebut. Okay, seterusnya, setiap guru perlu tahu bagaimana cara untuk mengendalikan pelajar mereka yang bermasalah. Contohnya, jika seorang pelajar itu mempunyai masalah pelajaran, guru tersebut perlu memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya sebagai selalu memberi latihan dan tujuan ajar yang baik kepada pelajar tersebut. Seterusnya, masalah pelajar bukan sahaja daripada segi pembelajaran, tapi boleh jadi juga masalah berkaitan dengan kehidupan pelajar tersebut. Jadi, seorang guru ni maksudnya boleh mendengar masalah pelajar tersebut dan membantu pelajarnya dari segi kewangan ke, dari segi masalah emosi ke. Mungkin cikgu kalau dari segi masalah emosi, cikgu boleh bagi counselling ataupun bercakap face to face dengan pelajar. Okay, seterusnya ke-9. Okay, peranan guru yang ke-9, memperkembang potensi dan bakat dalam diri pelajar.
Okay, yang ni seorang guru tu perlu mengenali kemahiran yang ada dalam diri seorang pelajar. Jika seorang pelajar itu berbakat dalam segi berpidato ataupun sebagainya, mungkin guru tersebut boleh mengembangkan pelajar tersebut dengan melatihnya untuk menjadi lebih baik dalam berpidato. Okay, seterusnya guru juga boleh menyarankan pelajar untuk menyertai apa-apa perkara yang sesuai dengan kemahiran yang ada dalam diri pelajar tersebut. Seperti pidato tadi lah, mungkin guru tersebut boleh menyarankan pelajar untuk menyertai apa-apa pertandingan yang berkaitan dengan pidato agar kemahiran yang ada dalam diri pelajar tersebut, potensi yang ada, bakat-bakat yang ada dalam diri pelajar tersebut tidak tenggelam begitu sahaja. Jadi guru tersebut boleh menyarankan pelajar untuk menyertai apa-apa pertandingan yang berkaitan dengan pidato. Okey, seterusnya jika seorang guru ni mengambil berat akan kemahiran pelajarnya, mungkin para pelajar tersebut akan mampu meningkatkan lagi potensi mereka bila masuk ke sekolah menengah, iaitu dengan cara seperti pidato tadi, dengan cara menyertai lebih banyak lagi pertandingan yang berkaitan dengan pidato. Okey. Yang ke-9, yang ke-10. Peranan guru yang ke-10 ialah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran. Pengetahuan am akan dapat membantu seorang guru menambah ilmu dalam pembelajaran mereka. Maksudnya, contohnya, jika seseorang guru itu mengajar subjek yang berkaitan dengan sejarah ataupun sebagainya lah, cikgu boleh mengetahui isu-isu semasa yang mana dapat dijadikan sebagai perbincangan dengan antara pelajar. Yang ni akan, jika guru dan pelajar sama-sama mengetahui isu semasa yang berlaku dalam dunia ataupun Malaysia, mungkin benda tu akan boleh lebih meningkatkan lagi semangat untuk belajar kerana sama-sama mengetahui isu semasa yang berlaku. Okay, sebenarnya guru juga perlu lebih memahami subjek yang diajarnya dengan tepat dan betul. Ini supaya pelajar lebih faham akan mata pelajaran yang dipelajarinya. Mungkin perkara ini memerlukan lebih guru perlu mengambil berat yang lebih lagi terhadap perkara ini kerana jika guru sendiri tidak faham apa yang diajarkan oleh mereka, apa yang berkaitan dengan subjek mereka ajar, maka mana untuk para pelajar mengetahui, untuk memahami apa yang diajar oleh mereka. Begitu. Okey, itu saja. Seterusnya, kami akan membentangkan tentang implikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Okay, pertama sekali, elemen-elemen falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan guru, seperti yang pertama, aspek pembangunan insan. Okay, jadi daripada aspek pembangunan insan ni, implikasi daripadanya, kurikulum dapat menghasilkan kurikulum yang relevan, dapat menyediakan penyediaan sistem penyampaian yang berkesan. Yang ketiga, dapat menekankan pendidikan dan moral. Yang keempat, dapat menekankan sains dan teknologi. Yang kelima, dapat meningkatkan peluang pendidikan dalam pelbagai bidang. Yang terakhir sekali, dapat memupukkan lagi pelajar-pelajar dan masyarakat dalam patriotisme. Yang kedua, bagi elemen pembangunan sumber pendidikan. Okay, daripada pembangunan sumber pendidikan ini dapat memberikan implikasi kepada penyediaan input pendidikan yang mencukupi. Yang kedua, program pendidikan ikut perancangan. Yang ketiga, peningkatan dalam keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran tersebut. Yang seterusnya, elemen penyelidikan dan pembangunan. Okay, jadi daripada implikasi elemen ini, dapat menyediakan tenaga pakar untuk penyelidikan, dapat meningkatkan sumber kewangan, dan yang terakhir sekali, dapat mewujudkan dasar pendidikan untuk menggalakkan penyelidikan. Okay, implikasi yang seterusnya, guru hendaklah melengkapkan diri dengan pengetahuan am dan pengetahuan dalam mata pelajaran, khasnya mata pelajaran KSSR yang mana sistem pembelajaran yang digunakan bagi sekolah rendah pada masa kini, serta pengetahuan ikhtisas guru.
Terusnya yang kedua, mengamalkan pengajaran dan pembelajaran selaras dengan hasrat falsafah pendidikan guru. Kelasnya mengembangkan individu dan memelihara satu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif dan berdisiplin. Yang ketiga, menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar selaras dengan tuntutan falsafah pendidikan guru. Yang keempat, menyempurnakan tanggungjawab dan accountability sebagai insan guru yang sentiasa mencari ilmu serta mengamalkannya bagi memenuhi tuntutan keperluan pendidikan dan masa depan. Yang kelima, menggunakan ilmu dan kemahiran mendidik serta nilai keguruan untuk merangsang perkembangan pelajar. Okey, yang ni rujukan yang kumpulan kami rujuk. Sesungguhnya. Sekian terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian terima kasih. Kami bangga menjadi guru.